بالسلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتفاكر القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت بكثير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا مؤيد يا مبجل يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور أحمد هادي محمد صاحب الوالي المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة مع أرواح والدنا ووالديكم وعلى أرواح المسؤولين والمشركة عامة إلى رضي النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبدال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Inilah malam ini kita sambung kitab Intibati Ihya Ulumuddin. Itu berkaitan dengan adab-adab dalam muamalah. Muamalah adalah hubungan sesama manusia dalam urusan dengan sesama manusia, terutama dalam bab muamalah, urusan jual beli, hutang dan sebagainya. Jadi kita tengok berkaitan dengan ihsan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Ihsan dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya setiap orang berlaku adil dan berbuat baik. Adil adalah merupakan punca keselamatan. Dalam perniagaan, adil adalah penyelamat modal. Adapun berlaku baik adalah penyebab kebahagiaan dan keuntungan. Ini adalah keuntungan dalam perniagaan. Bukanlah orang yang berakal apabila seorang itu merasa puas dengan terselamatnya modal mereka dalam melakukan muamalat di dunia ini. Demikian itu pula lah dengan bermuamalat untuk akhirat. Bagi seorang yang mempunyai pegangan agama, tidak sepatutnya mereka berasa cukup dengan melaksanakan keadilan dan menjauhi penghinayaan, sedangkan amalan-amalan baik yang lain ditinggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-nikmat yang melimpah-limpah. Juga firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Bukan sekadar berlaku adil, malahan Allah menyuruh kita berbuat baik. Berbuat baik sama ada dengan hubungan kita dengan Allah SWT, satu hal, dan satu lagi hubungan kita hablum dan nas, hubungan sesama manusia, dan juga hubungan dengan seluruh makhluk, antaranya binatang. Jadi kalau kita tengok ihsan dalam bermuamalat, ihsan ni maknanya kalau dalam tasawuf, ihsan ni maknanya ta'budallaha ka'annahu taraka fa inna. Ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka yarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Itu dalam maknanya ihsan dalam tasawuf ni. Maknanya kita melakukan satu amal ibadat seolah-olah kita melihat Allah, tetapi kita tidak melihat Allah. Yakinlah bahawa Allah melihat kita. Itu ihsan daripada segi tasawuf. Tapi ihsan yang kedua, maksud ihsan yang kedua maknanya kita berbuat baik. Begitu juga dalam bermuamalat. Allah suruh kita bukan saja dalam bermuamalat, tapi semua perkara. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Juga firman Allah SWT, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Perlu diketahui bahawa seseorang yang bermuamalat itu akan mencapai peringkat ihsan, iaitu melakukan kebaikan dengan melaksanakan salah satu dari 6 perkara. Jadi ihsan pertama sekali, ihsan kalau dalam tasawuf tu yang kita 3 rukun agama tu, iman, Islam, ihsan. Kan? Iman, itulah iman, rukun iman kita percaya, kita tasdik, takrir bil lisan, tasdik bil qalbi,
wal amal bil jawarih. Kemudian yang kedua, Islam, iaitu kita melakukan perkara-perkara yang zahir, contohnya mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua, sembahyang 5 waktu, perkara-perkara yang zahir. Dan yang ketiga, ihsan. Itu ihsan makna yang pertama. Tapi yang nak disebutkan sini ialah ihsan, iaitu perlu diketahui bahawa seorang yang bermuamalah itu akan mencapai peringkat ihsan. Itu apa ihsan sini? Melakukan kebaikan dengan melaksanakan salah satu daripada 6 perkara ini. Pertama, dalam taktik dan cara. Perkara ini sebaiknya tidak perlu dilakukan dalam beberapa perkara yang pada adat atau kebiasaannya tidak perlu melakukan sedemikian. Sebenarnya perbuatan itu pada asalnya memang diizinkan, sebab berniaga itu pada hakikatnya adalah untuk mencari keuntungan. Dan untuk memperoleh keuntungan, taktik dan cara ini amat diperlukan. Tetapi hendaklah berhati-hati agar tidak hanya menumpukan kepada keuntungan yang banyak sahaja. Seseorang yang sudah merasa puas dengan sedikit keuntungan, maka pastilah banyak muamalatnya. Barang yang habis dijual dengan demikian, orang ramai akan selalu berurusan dengannya dan berterusan membeli barang darinya. Dengan itu keuntungannya akan berlipat kali ganda dan rezekinya mendapat keberkatan. Jadi di kat sini dia kata, seorang yang bermuamalat dalam urusan jual beli ni, kata satu orang tu dikatakan mencapai peringkat ihsan, iaitu melakukan kebaikan selepas dia melaksanakan salah satu daripada 6 perkara. Pertama, teknik dan cara dia berniaga. Yang kedua, dalam membuat penilaian. Seseorang yang membeli sesuatu makanan dari seseorang yang lemah, tidak kuat kedudukan ekonominya, atau dari orang miskin atau fakir, hendaklah dia membuat penilaian sebaik-baik serta mempermudahkannya. Lebih baik lagi jika dia memberi kelebihan dan memberikan jasa baik padanya. Kelakuan ini termasuklah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan sabhan iza ba'a sabhan iza ishtara. Allah merahmati kemudahan dalam jualan dan kemudahan dalam belian. Kadang-kadang setengah orang tu mentang-mentang orang miskin, dia sangat memerlukan, jadi kita pau kan. Contohnya dia ada barang, tapi oleh kerana dia ni orang kampung, dia tekan harga dia. Kita yang letakkan harga dia. Saya boleh ambil dengan syarat sekian-sekian. Jadi kita menyusahkan dia, kita tekankan dia sebab dia ni orang kampung, orang miskin. Maksud di situ. Ada pun terhadap seseorang yang kaya, yakni membeli sesuatu dari orang yang berada, maka perlakuan di atas itu tidaklah digalakkan, sebab ianya termasuk dalam mensia-siakan harta dan tidak mendapat pahala serta tidak yang murah hati. Orang-orang salaf dahulu sentiasa cermat dalam melakukan pembelian serta benar-benar memperhatikan perkara itu. Padahal mereka ini memiliki harta yang banyak. Seseorang dari mereka pernah ditanya mengapa dia melakukan demikian. Dia menjawab, orang yang memberi itu bermaksud untuk melimpahkan keutamaan, tetapi orang yang tertipu ialah orang yang kurang akalnya. 3. Dalam menjelaskan harga serta hutang yang lain-lain, kadang-kadang disertakan dengan ihsan dan jasa baik, kadang-kadang dengan pembayaran tunai kesemuanya atau dengan separuh daripadanya, dan kadang-kadang dengan memberikan waktu atau menunda pembayaran. Ini adalah ihsan. Ihsan dalam muamalat. Contohnya, orang tu dia nakkan sesuatu tu, tapi kita ni orang yang niaga contoh kan, dan kita ni boleh betul langsung, tak apalah ambil hutang dulu, tak apa kan, yang ansur-ansur tak apa. Itu maksud ihsan dalam muamalat. Dalam menjelaskan harga atau serta hutang yang lain-lain, kadang-kadang disertakan dengan ihsan dan jasa baik, dan kadang-kadang dengan pembayaran tunai kesemuanya dan dengan separuh daripadanya, kadang-kadang dengan memberikan waktu atau menunda pembayaran. Tak apalah, bulan depan pembayar cukup, contohnya. Bahkan kadang-kadang boleh sahaja dengan kebaikan sikapnya untuk meminta harga yang sepatutnya atau mata wang yang sah. Semua diperkenankan dan dianjurkan. Dalam sebuah hadis disebut, man aqrada dinaran ila ajal falahu bi kulli yawmin sadaqatan ila ajalihi fa iza hallu alla jalla fanzuru ba'dahu falahu bi kulli yawmin misla zalikal dini sadaqah. Mana siapa meminjamkan sedinar untuk waktu yang tertentu, maka dia menerima pahala sedekah pada tiap-tiap hari sehingga sampai waktu yang ditentukan tadi. Bila waktu itu
telah tiba dan diberikan waktu lagi sesudah itu, maka dia menerima pahala sedekah sehari sebanyak hutang tadi. Maknanya kalau kita bagi hutang, dia kata kita bagi orang hutang, kita tu dapat dikira dapat pahala sedekah setiap hari selagi dia tak bayar. Hadis di atas bukanlah satu kewajiban tetapi sebagai galakan dan untuk dilaksanakan, bukan digalakkan. Kita bagi orang hutang ni, tetapi galakkan, boleh dilaksanakan. Pernah Nabi SAW menyaksikan seorang yang membuat pinjaman dari orang lain dan tak membayarnya, lalu baginda SAW mengisyaratkan dengan tangan yang mulia itu kepada yang berhutang tadi dengan maksud supaya memberikan kelebihan separuh dari jumlah hutangnya, dan orang itu melaksanakannya kepada si pemihutang. Baginda SAW menyuruh dia menerima atau mengulangkan kembali. Perbuatan ini dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tidak boleh dijadikan adat hingga menjadi riba yang sama-sama. Pernah Nabi SAW menyaksikan seorang yang membuat pinjaman dari orang lain. Satu orang buat pinjaman dari satu orang lain dan dia nak bayar. Lalu baginda SAW mengisyaratkan dengan tangannya yang mulia itu kepada yang berhutang tadi dengan maksud supaya memberikan kelebihan separuh dari jumlah hutangnya, dan orang itu melaksanakan. Macam itu itu hutang. Tapi ni tu dia kata sini, perbuatan dilakukan ikhlas, tidak boleh dijadikan adat sehingga dia menjadi riba yang sama-sama. Maknanya kalau kita berhutang orang, kita dalam kita sesak bila 1,000, masa kita nak bayar tu dengan ikhlas hati kita bagi dia 1,200. Boleh, dengan syarat bukanlah jadi macam riba kan. Riba dah tentu bunga sekian. Sebab dia ada pernah ditanya, pernah ada orang tanya, boleh tak? Boleh lah, dengan syarat bukannya ditetapkan. Perbuatan ini dilakukan dengan hati ikhlas dan tidak boleh dijadikan adat sehingga ia menjadi riba yang sama-sama. Keempat, dalam menunaikan hutang, seseorang yang mudah membayar hutangnya adalah termasuk dalam golongan orang yang baik. Caranya ialah penghutang itu pergi ke tempat yang dihutang, pemihutang tadi, yakni yang berhak pada harta, dan janganlah si pemihutang yang dipaksa untuk menagih darinya. Ini dalam muamalat bab hutang, bab jual beli ni kita bukan jadi orang ke, tapi dalam bab hutang ni, dalam menunaikan hutang, dalam bab kita membayar hutang, seseorang yang mudah membayar hutang adalah termasuk dalam golongan orang yang baik. Kita bagi pinjam, cukup telefon, dia tak minta pun dia akan bagi. Ini jenis orang yang kategori orang yang baik. Caranya ialah ia penghutang, orang yang berhutang tadi, penghutang pergi ke tempat orang hutang, yakni yang berhak pada hartanya, dan jangan si pemihutang yang bagi kita pinjam tu yang dipaksa untuk menagih darinya dan bersusah payah pergi ke rumahnya. Dalam perkara ini Rasulullah SAW bersabda, khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kamu semua ialah yang terbaik cara membayar hutang. Ini dalam masyarakat kita biasa. Orang yang kita bagi hutang, kita bagi dia hutang, lepas tu akhirnya kita pula malu ni. Padahal kita yang bagi hutang, kita pula menagih hutang aja, akhirnya jumpa selisih pun tak. Jadi Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Selain itu, seseorang yang berhutang itu apabila telah berupaya membayar hutangnya, adalah segera membayar, sekalipun belum sampai waktu yang dijanjikan. Sebaiknya apabila ia tidak berupaya dan belum berkemampuan untuk membayarnya, hendaklah dia berniat untuk membayarnya apabila telah berkemampuan. Demikian pula andai kata si pemihutang itu menagih hutangnya dan berkata kepadanya dengan perkataan yang kasar atau tidak wajar, hendaklah ia menahannya dengan sabar serta menghadapinya dengan lemah lembut. Perkara yang demikian adalah bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang datang minta hutang ni, dan si pemihutang tu kan, orang yang
bagi hutang kan. Dia datang minta hutang, dia pula berkata kasar. Lepas tu cakap yang benda-benda tak wajar, hendaklah dia menahan dengan sabar serta menghadapi dengan lemah lembut. Sama abang ya. Contoh, perkara demikian adalah bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sewaktu seseorang yang memiliki harta mengulang-ulang kata-katanya, para sahabat lain akhirnya mengetahui masalah yang dihadapi olehnya. Kemudian beberapa orang sahabat hendak bertindak terhadap orang yang menagih hutang dari baginda, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yataqaddu fa'aghladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala da'uhu fa inna li sahibil haqq maqala. Biarkan sahaja dia, sebab yang mempunyai hak itu berhak pula untuk berkata-kata. Ya, dia ada hak. Kan orang kita hutang, lepas tu dengan orang yang datang minta hutang tu, kau ni pinjam ke? Dia bercakap kita macam-macam. Itu biarkan saja, dia kata. Biarkan saja, sebab orang yang mempunyai hak itu berhak. Dia berhak nak kata-kata. Tapi di pihak kita ni senyap lah orang tua. Maknanya kita ni bagi orang hutang, kalau kita berhak minta, kan? Berhak bila kita, kau kan janji minggu lepas, bulan lepas kau janji. Ini semua jenis pemohon punya. Maknanya kita tak kata cakapnya tu, tapi kalau kita bercakapnya tu, Nabi kata apa? Biar sajalah, sebab orang kita ni berhak untuk dapat hak kita balik. Jadi kita berhak untuk berkata-kata. Apabila timbul pertentangan antara penghutang dan penghutang, maka hukuman dan pembelaan adalah cenderung kepada penghutang, kerana sifat yang demikian termasuk dalam sifat-sifat mulia. Kerana jika penghutang itu benar-benar belum berkemampuan atau ada halangan baginya untuk membayar, sebab dalam keadaan demikian ia bukan sengaja tidak membayarnya, tapi kerana kesukaran hidup. Orang ni berhutang, kita bagi orang hutang, orang tak nak bayar kan? Jadi kita pun bawa, contoh bawa lah kat ketua kampung ke, bawa kat imam ke, tak selesai. Untuk hukuman tadi tu, yang penghutang tadi tu, bagi belah dia, maknanya okey tak apa, saya bagi tangguh lagi sebulan. Itu dalam bab muamalat, bab hutang. Kalau kita jenis macam ni, maka kita kategori orang yang ihsan dalam muamalat. Kelima, hendaklah seorang itu redha menerima pembatalan jual beli dari orang yang meminta supaya jual beli itu dibatalkan. Sebab orang yang meminta demikian itu mungkin merasa kerugian dari jual beli yang telah dilakukan tadi, atau jual beli itu memudaratkan. Jadi tidak patutlah jika seorang itu hanya ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya sahaja, tetapi membawa kemudaratan untuk orang lain atau sesama saudara. Dalam sebuah hadis disebutkan, man aqala nadiman safqatahu aqalallahu ashratuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan daripada seorang yang merasa menyesal dari jual belinya, maka Allah akan menyelamatkan dari tergelincir pada hari kiamat. Jadi termasuk orang ni, termasuk juga orang yang ihsan dalam muamalat, orang yang mencapai tahap orang yang baik dalam muamalat, iaitu dia redha kalau urusan jual beli itu tiba-tiba berlaku pembatalan jual beli. Sebab satu pihak ni mungkin dia rasa rugi, mungkin dia bincang-bincang dengan anak, tak jadilah. Anak saya cakap harga tu tinggi sangat, contohnya. Keenam, hendaklah dalam bermuamalat dengan golongan kaum fakir miskin diniatkan untuk memberi kelonggaran, yakni ketika perjanjian bahawa pembayaran akan dibuat kemudian, lalu hatinya berazam tidak akan menagih jika mereka masih belum berkemampuan untuk membayar. Niat kita ni kalau kita berurusan dengan fakir miskin, jadi kita pun dalam hati kita, tak apalah, esok ada duit bayar kan, tak ada masalah halal, ataupun tak kisah bila-bila boleh bayar.
Lalu hatinya berazam tidak akan menagih, tak apa, kan? Nak pergi setiap minggu nak pergi tuntut, tak payah. Jika mereka masih belum berkemampuan untuk membayar. Di antara orang-orang salaf dahulu, ramai sekali peniaga yang sentiasa berkata kepada kaum fakir miskin supaya mengambil apa saja yang diperlukan ambillah. Kepada mereka ini dikatakan sekiranya sudah mampu bayar, sila berikan harga yang telah diambil. Tetapi kalau kata belum mampu, maka apa-apa yang telah dibawanya itu dianggap sebagai sesuatu yang halal atau sedekah yang diberikan kepada orang salah. Orang salah dia orang miskin, apa ambil. Tu ada ni bayar. Tapi hari ni masalahnya apa? Tengok dalam Facebook, cuti jalan, tukar kereta baru, hutang tak bayar. Tu salah. Beginilah berbagai-bagai jalan dan cara perniagaan orang-orang salaf. Pendeknya, berniaga adalah merupakan ujian bagi seseorang, sebab disitulah diuji seseorang dalam perkara agama serta kewarakan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam dalam fikir ni, setengah tu rumah sewa pun dia tak apalah, untuk sebulan 2 bulan ni biar dulu lah, tahu dalam kesusahan. Ini orang yang kategori orang yang ihsan dalam muamalah. Sikap dan perhatian peniaga terhadap agama. Seseorang peniaga tidak sepatutnya melalaikan atau mengurangkan perhatiannya tentang urusan akhirat semata-mata kerana kesibukan oleh urusan hidup dan dunia. Jikalau perkara ini terjadi, maka itu berarti bahawa usahanya akan hilang sia-sia dan perniagaannya akan membawa kerugian yang besar bagi diri. Sibuk dengan niaga, bayar pun tinggal. Sesungguhnya keuntungan yang telah dilepaskan olehnya dalam urusan akhirat tidak dapat sama sekali disamakan dengan keuntungan yang telah diperolehinya dalam urusan dunia. Jadi peniaga yang demikian ini samalah hal dengan seorang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Dia beli kehidupan dunia dengan akhirat. Dia sanggup korbankan akhirat demi untuk dunia. Berapa ramai hari ini sibuk dengan urusan dunia, semayang tak kuat. Oleh sebab itu, seseorang yang berakal dan suka menggunakan fikirannya akan merasa belas kasihan pada dirinya sendiri. Cara belas kasihan pada diri sendiri itulah yang dapat melindungi modal atau hartanya dan penekanan mestilah diberikan kepada agama. Dan perniagaan yang dijalankan itu mestilah berlandaskan apa-apa yang telah digariskan oleh Islam. Perhatikan kecenderungan dan keprihatinan terhadap agama akan dapat dilaksanakan apabila 7 perkara di bawah dapat dipenuhi. Perkara itu ialah niat yang baik dalam memulakan atau membuka perniagaan. Niat, apa niat kita nak kalau kita berniaga? Maksud utamanya ialah supaya dirinya terhindar daripada memperolehi rezeki dengan jalan meminta-minta dari orang lain. Juga bermaksud untuk menahan ketamakan pada dirinya agar tidak menginginkan harta milik orang lain. Apa niat kita niat? Nak cerita pasal niat kita bukan niaga, tapi tak apa kita baca kan? Kalau kita niaga, apa niat kita niaga? Supaya kita ni dapat rezeki dengan cara tidak meminta-minta. Kemudian yang kedua, dengan supaya kita ni menahan ketamakan daripada nakkan orang lain punya. Kita cari kita punya sendiri, agar tidak menginginkan harta milik orang lain. Merasa cukup dengan apa yang diperolehinya dengan jalan halal dari orang lain. Selanjutnya, dengan rezeki yang telah diperolehinya tadi dapat digunakan untuk menunaikan kewajipan agama yang dibebankan kepadanya dan dapat memenuhi keperluan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Agar dengan demikian itu ia digolongkan di kalangan orang-orang yang berjihad, berjuang dan berkorban untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam berlaku jujur dalam perniagaan, mengatakan apa sahaja yang benar terhadap sesama kaum muslimin. Hendaklah ia menyayangi sesama saudaranya yang seagama seperti mana dia mengharapkan agar dirinya disayangi oleh mereka. Juga hendaklah berniat untuk berlaku adil dan baik dalam muamalatnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam huraian di atas. Bahkan lebih dari itu, hendaklah dia berniat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama sekali, niat niaga itu untuk apa?
Niat niaga untuk, kalau niaga ni niat niaga supaya dia tak meminta-minta. Yang kedua, supaya dia tidak sibuk dengan harta orang lain, dia cari dia punya sendiri. Kemudian yang ketiga, niat dia niaga ni untuk berlaku adil dan buat baik dalam berlaku baik dalam muamalah, sebagaimana telah disebutkan dalam huraian atas. Bahkan lebih dari itu, adalah ia berniat untuk menegakkan amal ma'ruf, iaitu mengajak kebaikan, serta nahi mungkar, iaitu mencegah keburukan. Ini adalah dilakukan olehnya dalam persekitaran perniagaan atau di jalan raya yang berhadapan dengan premisnya. Apabila maksud serta niat di atas dapat diamalkan dengan baik, maka ia bererti dia telah menunaikan amalannya untuk menuju kepada jalan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sekiranya memperoleh keuntungan di dunia, maka dianggap sebagai tambahan kurniaan Allah. Dan jika dia mengalami kerugian kerana berlaku jujur dan amanah semasa di dunia, maka sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keuntungan kepadanya di akhirat. Panjang apa cerita ni, saya skip berkaitan dengan muamalat, sebab ni apa, cerita niaga kan. Halal dan haram. Keutamaan halal dan keburukan haram. Kulu min tayyibati wa'malu shalihan. Makalah dari benda yang baik, dari halal, dan kerjakan amal soleh. Dalam ayat di atas kita diperintahkan untuk makan dari makanan yang baik dan suci sahaja. Ini dalam bab keutamaan halal dan haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Al-halalul bayyin, halal itu nyata halal, dan haram itu nyata haram. Dan Allah perintahkan kulu min tayyibati wa'malu shalihan. Makalah dari benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Bukan sahaja halal, tetapi benda yang kita makan itu adalah baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara jalan yang salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tinggallah, iaitu jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang yang beriman. Allah sebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa maksud takwa kepada Allah? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bertakwa kepada Allah ni maksudnya kita meninggalkan perkara yang Allah tegak, dan kita melakukan perkara yang Allah suruh. Jadi meninggalkan perkara yang Allah tegak, termasuk juga meninggalkan dosa-dosa, sama ada dosa itu dosa zahir ataupun dosa batin. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa bukan sekadar dia meninggalkan maksiat yang zahir, tetapi dia juga meninggalkan maksiat yang batin. Apakah maksiat yang batin? Maksiat yang batin ni contohnya, dia rasa diri dia sombong, dia rasa dia rasa ujub, dia riak, dia takabur, dia ada sifat dengki. Innal hasanat ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sesungguhnya sesungguhnya hasad itu akan memakan segala amal-amal kebaikan itu. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa bukan saja meninggalkan maksiat yang zahir, malah dia juga meninggalkan maksiat yang batin. Dengki, sombong, takabur, ujub, riak dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah, iaitu jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang-orang beriman. Surah Al-Baqarah. Dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul. Dalam kitab Tazkirah berkaitan dengan suasana di padang mahsyar, orang yang makan riba di padang mahsyar nanti, dia punya perut dia sebesar, berjalan dalam keadaan membawa perut yang besar, perut sebesar rumah. Orang yang makan riba. Kemudian diteruskan pula dengan ayat yang berbunyi, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Artinya, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu, iaitu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Kalau betul kamu bertaubat, maka hak kamu yang pokok asal. Yang riba tadi, apa, kena ni balik, kena pulang balik. Kalau betul kita bertaubat, macam contohnya, kalau betul kita bertaubat dalam kalau betul kita bertaubat tahu dengan taubatan nasuha, maka kita kalau orang tu sebelum dia tak sembahyang, dia sembahyang, kemudian yang sembahyang yang ditinggalkan dulu dia kena potong. Kalau betul satu orang tu dia bertaubat, dosa-dosa dengan orang tu dia kena minta maaf. Kemudian dia, kalau ada harta-harta yang diambil, dia kena pulang balik. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya adalah pokok, yang lain tu kena pulang balik. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam ayat lainnya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan sesiapa yang telah mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat-ayat di atas, pada permulaannya Allah SWT telah mengancam para pemakan riba bahawa mereka akan diperangi oleh Allah dan akhirnya mereka akan dicampakkan ke dalam siksa api neraka. Perihal ayat-ayat yang berhubung dengan persoalan halal dan haram itu amat banyak, sehingga tidak dapat dihitungkan lagi. Ada pun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah di atas, misalnya ialah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah wajib bagi orang-orang Islam. Mencari yang halal itu adalah wajib. Contohnya hari ini ada produk-produk daripada orang Islam yang sah halal, maka wajib kita cari yang halal. Hari ini kalau ada perbankan Islam, pinjaman cari Islam, maka kita wajib kita cari gunakan perbankan secara Islam. Hari ini kalau ADSP, dia ada dua, satu yang patuh syariah dan satu yang konvensional, maka dalam keadaan hari ini wajib kita berpindah kepada yang Islam. Walaupun orang kata bank Islam hari ini pun masih lagi belum Islami, tapi kita ada pilihan. Begitu juga dengan takaful dan sebagainya, insurans dan takaful. Maka wajib kita, sebab dah ada pilihan hari ini, wajib kita lari kepada yang Islami. Pinjaman pun macam tu juga. Walaupun kita tengok pinjaman tu bentuk cara dia lagi mahal, tetapi dia kaedah tu menyebabkan pinjaman tu jadi halal. Macam kita buat pinjaman sekarang ni, punya pinjaman kita akad tu dengan benda, barang. Contohnya kita pinjam RM5,000, akad tu dengan dia punya kaedah akad tu, jual beli komputer lah, perabot lah, padahal tak ada pun, tapi jual akad kita tu menyebabkan hutang kita tu tidak jadi riba, tetapi dia jadi bentuk yang halal. Itu kerja orang apa bahagian syariah punya, bahagian bank lah. Tapi dalam suasana hari ini, bila dah ada pilihan, maka wajib kita pergi ke
yang berbentuk Islami. Kerana apa Nabi kata mencari yang halal itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Sebagian ahli ulama memberikan tafsirannya mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya mencari ilmu pengetahuan adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan adalah perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi dua hadis di atas itu selari dengan tujuan dan maksudnya. Pendapat di atas itu didasarkan pada sebuah hadis lain yang sabda Rasulullah SAW menyebut pilihan seorang yang sangat amat dan rakus terhadap dunia, iaitu sabdanya Rabba ash'atha bara fi asfari mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa uziya bil harami yarfa'u yadayhi fayaqulu ya Rabb fa ana yustajabu lahu. Ada seorang yang kusut masa yang berdebu serta sentiasa mengembara, makanannya adalah makanan yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, dibesarkan dengan harta yang haram, lalu dia mengangkat tangan keduanya sambil mengucap ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimanakah orang yang demikian itu dapat dikabulkan permintaan, permohonannya, sedangkan dia makan makanan yang haram, pakaian dia pakaian haram, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah. Dan bagaimanakah orang yang masuk dalam diri dia perkara-perkara yang haram nak dikabulkan doa dia? Maka antara punca sebab doa tidak dimakbulkan ialah kerana diri kita tu banyak masuk perkara-perkara yang haram. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih utama untuknya. Tentang asal dari para sahabat Rasulullah SAW dapat disebutkan antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu hari minum seteguk susu yang diperoleh oleh seorang dari hamba sahayanya hasil dari tenungannya. Sayyidina Abu Bakar dia minum susu tu daripada dia punya hamba saya. Hamba saya ni pula dapat susu ni tadi daripada hasil pekerjaan dia sebagai mana dia boleh tenung nasib orang. Bila dia tenung nasib, orang bagi dia susu. Susu ni pula Sayyidina Abu Bakar minum. Dia macam kita lah hari ni kan. Orang ni dapat duit daripada hasil judi, pertaruhan. Kemudian dia pula beli makanan kat kita pun makan. Kemudian bila selesai minum, dia bertanya, dari mana dia memperoleh susu tadi? Hamba saya itu menjawab, saya memberikan ramalan, iaitu tenungan kepada satu kumpulan manusia, lalu sebagai upahnya saya diberikan susu. Mendengar jawapan itu, beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memasukkan jari dalam mulut dan berusaha agar susu tadi dimuntahkan, dan menceritakan kejadian ini, mengatakan beliau terus muntah-muntah sehingga saya menyangka bahawa beliau akan meninggal dunia kerananya. Setelah selesai muntah, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu berdoa, ya Allah, aku mohon kebebasan padamu dari makanan yang telah dibawa oleh urat-urat tubuh serta yang sudah bercampur aduk dalam perut. Dia korek lagi. Sebab bukan dia yang ambil daripada sumber yang haram tu, dia punya hamba saya tu. Tapi dia tahu punca datang susu ni daripada tenung nasib tadi, maka dia muntah balik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga pernah minum susu dari seekor unta sedekah. Lalu dia merasa terkeliru, lalu dimasukkan jarinya dalam berusaha memuntahkan sehingga bersih perut. Seorang ulama bernama Sahal Tusari berkata, seorang hamba itu belum lagi mencapai hakikat keimanan sehingga dia memiliki 4 perkara, iaitu menunaikan segala kefarduan dengan berpadukan sunnah. Kedua, makan apa yang halal dengan dasar wara', iaitu takwa yang sebenar-benar.
Ketiga, menjauhi segala larangan agama, baik zahir atau batin, serta sabar mengerjakan segala suruhan dan larangan sebagaimana di atas tadi sehingga meninggal dunia. Satu orang belum dikatakan mencapai tahap hakikat keimanan sampailah dia memiliki, pertama sekali dia melakukan ibadat mengikut sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan ibadat berpandukan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dia makan makanan yang halal dengan dasar warak. Warak ni maknanya dia meninggalkan yang syubhah pun dia tinggal. Dan yang ketiga, dia jauhkan perkara yang dilarang oleh agama, sama ada zahir atau batin. Maknanya dia meninggalkan maksiat, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Dan yang ketiga, dia sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat, sampailah dia meninggal dunia. Bashir Al-Hafi rahimahullah ta'ala, seorang yang sangat warak, pernah ditanya oleh kawannya, apakah yang saudara makan? Dia menjawab, sama saja dengan apa yang kamu semua makan, itu jugalah saya makan. Tetapi seseorang yang makan sambil menangis tidaklah sama nilainya dengan seorang yang makan sambil ketawa. Ia berkata, ada tangan yang lebih pendek dari tangan yang lain, bahkan ada pula yang suapan lebih kecil dari suapan yang lain. Sebagaimana yang tersebut di atas, itulah cara orang yang salah menjaga dirinya dari harta-harta syubhat. Itu perkara yang masih sama dan tidak dapat dipastikan tentang halal dan haram. Orang tanya macam mana dia makan, dia kata macam orang lain juga, makan macam orang lain juga. Tetapi tak sama orang yang makan dalam keadaan menangis, dia makan dalam keadaan menangis, dengan orang makan dalam keadaan ketawa. Maksudnya ada orang makan tu dalam keadaan menangis, takut apa yang dimasuk dalam perut dia tu kot masuk perkara yang makanan yang syubhat. Ada orang makan dalam keadaan ketawa, maknanya dia sabu. Halal sabu, haram pun sabu, syubhat pun sabu. Tak sama dia. Sebagaimana yang tersebut di atas, itulah cara orang salah menjaga diri daripada harta-harta syubhat, perkara yang masih sama dan tidak dapat dipastikan tentang halal dan haram. Wallahu a'lam. Akan datang kita tengok, iaitu benda halal dan pembahagian. Benda halal dan pembahagian. Banyak ni. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi qalu bil uqadu wa tanfaridu bil qurabu wa tunra bil awaidu wa tunadu birrahibu wa husnul awadimi wa yustasqal wa'amu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum illa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi qadumil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tunra bil awaidu wa tunalu birrahibu wa husnul awadimi wa yustasqal ghamamu biwalil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adabi kulli ma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas Isyak kita sambung dengan membaca surah Al-Mulk.